Trader boleh share slide ke macam mana? Okay, okay. So sekarang dah pukul 2.29. So kita tunggu 1 minit lagi, kita akan bermula ya. Okey, kalau saya share slide ni okey eh? Terus Ya, okay. saya Ya, share kan? ya, okay, boleh. Ya, Tak alright. ada masalah. Okay, so dah 2.30. So kita boleh bermula lah. Okay, so selamat Video petang. saya kena start ke? Saya tak payah pakai video boleh ke? Apa tu? Kena pakai video ke? Ke tak payah? Ada option? Itu Kena itu pakai video pun sebab tak nampak nanti. Oh ya ke? Okey, sekejap Sebab kita video pakai saya webinar. sekejap. Saya test video saya sekejap. Mana? Okay, clear. ya, okay. Nampak ke? Saya tak nampak diri saya. Kat mana saya duduk? Sekejap. Kat mana saya punya? Sekejap ya. I cannot see myself. Saya dah pinkan pun. Macam mana? Saya dah pinkan pun. Tapi saya tak nampak saya lah. Kat mana saya nak tengok eh? Yang ni Zoom webinar. Jadi memang peserta tak nampak. Memang ada ni je. Apa tu? Saya sendiri saya tak boleh nampak eh. Sebab Sepatutnya. saya takut saya nak tengok apa yang saya share. Sekejap. Okey. Sepatutnya saya nampak kan? Sepatutnya nampak. Mana eh? Tak jumpa. Saya tak jumpa saya. Saya nampak 3 je kat sini dekat listing ni. Sekejap ni. Where should I find myself? I couldn't find myself. Okay. Alright. Oh, okay. Okay. So Puan okay ya? Alright. Okay. Okay, so selamat petang tuan-tuan. Okay, selamat kembali ke kursus cyber security basis. Okay, so tanpa melengahkan masa, so sekarang kami jemput Puan Siti Aini binti Abdul Manan daripada bahagian pengurusan maklumat untuk memberikan ceramah. Dipersilakan Puan. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat petang. Saya rasa sesi petang ni macam balas sikit ya. Semua orang baru baru makan tengah hari. So tuan-tuan dan puan-puan harap dapat bersama saya sehingga selesailah taklimat saya pada petang ni. Sebelum tu saya kenalkan diri saya dulu. Saya Puan Siti Aini binti Abdul Manan dari unit keselamatan dan operasi teknikal KKM lah. So pada petang ni saya telah diamanahkan untuk memberi taklimat kepada tuan-tuan dan puan berkaitan dengan Dasar Keselamatan ICT Kementerian Kesihatan Malaysia versi 5.0. 5.0. Okay. So abaikan ya. Jadi tarikh slide ni. Ni slide kita guna sama saja. Saya tukar pula tajuk taklimat ni. Okey. Seterusnya topik kita ni sebenarnya mengandungi 14 perkara lah. Okey, saya start dulu dengan pengenalan sikit. Okey, Dasar Keselamatan ICT mengandungi peraturan-peraturan yang mesti dibacalah dan dipatuhi ya. Ia juga menerangkan kepada kita semua tanggungjawab dan peranan kita dalam melindungi aset ICT KKM lah. Okey, seterusnya penguatkuasaan. ICT versi 5 ni telah dikuatkuasakan dan telah diluluskan dalam mesyuarat JP-ICT KKM pada 2 Ogos 2019 dan telah diedarkan melalui surat perkeliling KSU bertarikh 19 September 2019. So dah berapa tahun kita punya DKICT ni 19, 20, 21, 22, 23 dah 4 tahun lah. Sebenarnya kita dalam proses untuk menambah baik DKICT versi 5 kita. Sekarang di peringkat akhir lah. Kita perlu bentangkan dalam mesyuarat JP-ICT sebelum kita buat edaran. Kita ada tambah baik sebagai untuk penjajaran semula lah. Dengan polisi keselamatan cyber, agensi-agensi seperti NAKSA, kita jajarkan semula perkeliling baru.
prosedur-prosedur baru. So kita dalam proses ni lah penambahbaikan. Okey, seterusnya objektif dasar keselamatan ICT bagi yang pertama melancarkan operasi KKM lah untuk meminimumkan kerosakan dan kemusnahan aset, melindungi kepentingan pihak-pihak yang bergantung pada sistem maklumat kita. Kerana kesan kegagalannya dia ada impak yang besar lah. Sebab itulah kita perlu untuk menjamin kerahsiaan, integriti, kesediaan dan kesahihan aset ICT KKM. Dan terakhir sekali mencegah salah guna atau kecurian aset ICT KKM. Seterusnya, inilah objektif taklimat kita. Nak kita sama-sama baca, kita faham dan kita patuhlah dasar keselamatan ICT kita. Sebab perlu kerana bagi supaya insiden keselamatan ICT dapat dikawal. Kalau tak ada dasar, kita susah nak kawal lah. Okey, seterusnya. Inilah impak dia sekiranya kita tidak faham, tidak baca, tidak faham ataupun tidak patuh kepada kita punya dasar keselamatan. Sebab tu kita perlu faham, baca, faham dan patuh. Kita tak nak kes-kes kita tak nak implikasi macam ni lah. Insiden keselamatan berlaku kita nak cuba kurangkan. KKM ni satu organisasi yang besar dan salah satu kementerian yang mempunyai maklumat-maklumat kritikal negara. Jadi keselamatan ni sangat penting untuk dijaga. Contoh this one ada implikasi contohnya ni web defacement. Yang baru-baru ni memang ini lama sikit Sebenarnya kita sendiri memang banyak kes yang kita dari unit keselamatan operasi teknikal ni handle kes-kes defacement ni memang banyak. Hari-hari kadang-kadang kita tengok yang simple-simple tak apalah, yang sikit-sikit tu kalau yang macam ni dah kena deface letak gambar-gambar yang memang pelik-pelik lah. Jadinya dia menyebabkan reputasi KKM lah tercalar lah. Okey, ni soalan ini implikasi maklumat maklumat impak kebocoran maklumat terutama berkaitan dengan maklumat pesakit kita lah. Okey, seterusnya ni impak kepada fizikal, keselamatan fizikal terbakar, boleh menyebabkan kebakaran sekiranya ada peraturan-peraturan dalam dasar yang tidak kita patuhi. Okey. Okey, di fizikal dan seterusnya kita ada kalikan sikit kacau saya punya. Okey. Skop JKICT sebenarnya melibatkan perkakasan, persian, perkhidmatan, data maklumat manusia, premis, komunikasi dan dokumentasi. Dia melibatkan skop dia. Perkakasan maksudnya aset kita, perisian kita, perkhidmatan kita yang menyokong sistem atau sistem menyokong aset kita, data maklumat manusia pun kita nak protect premis dan komunikasi dan dokumentasi. Okey, ni prinsip keselamatan kita ada 8. Pertama, akses atas dasar perlu mengetahui hak akses minimum, accountability, pengasingan, perauditan, pematuhan, pemulihan, saling bergantungan. Saya rasa prinsip ni semua saya punya ni memang slide ni memang harap boleh memang straightforward sikit macam fakta sikit lah, mengantuk sikit lah, tak boleh bertahan lah dengan saya Saya rasa kebanyakan mesti dah baca sebab perlu menjawab soalan-soalan berkaitan dengan dasar ni dalam e-patuh. Saya yakin semua dah jawab sebab perlu jawab. Jangan sekiranya tak jawab tak boleh, kena jawab supaya ini bagi tujuan penguatkuasaan lah. Okey, saya rasa saya tak perlu touch ni tak detail. Saya terusnya sebab kita ada 14 domain dalam dasar ni. Kalau dah baca boleh tengok kita ada 14 domain ataupun 14 perkara dalam dasar ni yang kita perlu kawal. Yang pertama, inilah kita punya dasar yang saya akan sentuh petang ni sampai pukul 4. Harap kalau ada soalan nanti setiap satu topik ni, satu domain ni, satu perkara ni saya boleh tanyalah, kita tengoklah kalau tak panjang saya jawab, saya takut timing pun kena jaga tapi boleh tanya, tak ada masalah. So kita akan touch perkara ni lah, 14 perkara ni. Yang pertama, pembangunan dan penyelarasan dasar.
organisasi keselamatan, keselamatan sumber manusia, pengurusan aset, kawalan capaian, kriptografi, keselamatan fizikal dan persekitaran, keselamatan operasi, keselamatan komunikasi, perolehan pembangunan, penambahbaikan dan penyelenggaraan sistem, berhubungan dengan pembekal, macam mana kita nak berhubung dengan pembekal yang memberi perkhidmatan pada kita, pengurusan pengenalan insiden, macam mana urusan pengenalan insiden perlu dikendalikan, insiden keselamatan ya. Yang ke-13, aspek keselamatan dalam pengurusan kesinambungan perkhidmatan dan akhir sekali pematuhan. Okey, perkara yang pertama dalam dasar kita, dalam dokumen dasar kita akan touch berkaitan dengan pembangunan dan penyelarasan dasar. Dasar objektif dia bagi perkara inilah untuk menerangkan hala tuju dan sokongan pengurusan terhadap keselamatan maklumat selaras dengan keperluan KKM dan perundangan yang berkaitan lah. Dalam perkara pertama ni kita ada cerita berkaitan dengan peranan-peranan yang dimainkan oleh KSU, CIO, ICTSO, pegawai yang dilantik. Ni ada kita nyatakan dalam dokumen tu. Sekarang ni, yang ni yang lama. Sekarang CIO kita dah panggil CDO. Yang baru, polisi keselamatan baru kita dah tambah baik, kita dah tukar dengan CDO. Dalam tu kita ada ceritalah peranan CDO. Yang ni sebab versi 5.0, versi baru kita dah buat penjajaran semula, kita guna CDO. Okey, penyebaran dasar perlu disebarkan kepada warga KKM, pihak ketiga dan pihak luar. Penyelenggaraan dasar, dasar perlu dikaji 1 tahun, 1 kali setahun. Dan bila dikaji, kita perlu kemukakan kepada JPICT untuk kelulusan dan baru kita maklumkan kepada warga KKM. Itu yang saya cerita tadi lah. Kita dalam proses menambah baik di ICT kita versi 5 ni. Salah satu penambah baik yang kita ambil, yang ni dikaji 1 kali setahun ya. Kita tukar, kita ikut agensi yang lain, dikaji 5 kali setahun. Bukan. Apa ni dah? 5, bukan 5 kali setahun. 5 tahun sekali ya. Silap. 5 tahun sekali kalau setiap tahun kena kaji, tak boleh. Tak jalan dia. Okey. Sekarang kita dalam proses dasar yang baru, kita cuba rebrandkan polisi keselamatan cyber tapi belum dapat kelulusan sebab kita dalam proses untuk kemukakan dokumen yang baru tu untuk kelulusan JPICT. Ini dalam perkara dasar ni, dalam perkara 1.1 ni kita cerita juga berkaitan dengan pengumpulan data. Okey. Seterusnya, ini adalah topik kedua, perkara kedua. Yang perkara pertama tadi saya rasa straightforward ya. Okey. Okey. Saya rasa tak ada soalan yang tu ya. Okey. Seterusnya berkaitan dengan organisasi keselamatan. Organisasi keselamatan ni dia bercerita berkaitan keperluan mewujudkan pengurusan organisasi keselamatan untuk melaksana kawalan pelaksanaan operasi dan maklumat dalam organisasi. Dekat sini, baca lah begini. Okey, kat sini dia cerita peranan dan tanggungjawab. Peranan dan tanggungjawab ketua setiausaha, CIO, ICTSO. Kita ICTSO kita ada dua ICTSO di peringkat IPKKM dan ICTSO di peringkat facility sebab kita besar. So kita buat lantikan. Lantikan ICTSO ni dilantik, kita lantik dan kita hantar kepada pihak NAKSA. Pihak NAKSA ini agensi national cyber security agency NAKSA. NAKSA dia yang menyelaras segala pengurusan dan insiden keselamatan cyber bagi di peringkat negara maksudnya national, di tingkat nasional. Maksudnya di peringkat sektor awam dan juga sektor swasta. Kita ada peranan bercerita tentang sistem, pengguna, siapa pengguna, kita buat bagi definisi. Kita ada cert KKM. Cert KKM ni pun kita buat penjarahan semula, polisi yang baru kita dah tak panggil cert dah. Sebab NAKSA dah tukar nama, dia tak panggil cert lagi, dia panggil C-cert. Dia ada nama baru dia lah. So kita dah buat lantikan C-cert. In fact kita sebagai KKM kita besar, kita ada 2 C-cert kita. Satu C-cert di peringkat IP KKM, satu C-cert di peringkat facility. Itu antara yang kita tambah baik lah. Hopefully by the end of this year kita dapat keluar polisi yang baru lah. Tapi tak apa,
kita boleh share ni, saya boleh terangkan sebab dia punya perubahan tu tak major lah. Masih dalam topik yang sama lah. Maksudnya sikit-sikit lah. Okey, ada juga cerita pasal pengasingan peranan dan tanggungjawab. Kenapa perlu pengasingan peranan dan tanggungjawab? Bagi mengurangkan peluang penguasaan atau penyalahgunaan yang tidak dibenarkan ke atas organisasi. Senarai perhubungan dengan pihak berkuasa, ini ada diceritakan dalam dasar kita. Okey, seterusnya, dalam tajuk 2, organisasi keselamatan pengguna. Ni pengguna apa tanggungjawab kita? Kita kena tahu, faham berkaitan dengan dasar, melepasi tapisan, laksanakan prinsip-prinsip DKICT, lapor insiden, hadir program keselamatan. Saya rasa program ni baguslah sebagai program kesedaran. Sebab insiden keselamatan cyber ni macam-macam sekarang. Melaksanakan akuan pematuhan DKICT. IPATUH. Saya yakin Tuan Puan dah ambil IPATUH. Bila lulus dapat sijil. Okey, seterusnya pengurus ICT. Ni apa tugas dia? Tentukan kawalan akses, tentukan kawalan akses, tahap kawalan, lapor insiden. Saya rasa tuan-tuan boleh baca lah. Pentadbir sistem. Pentadbir sistem apa dia punya peranan. Pastikan kerahsiaan kata laluan. Nanti itu ni saya rasa puan-puan boleh baca. Ni ada audit trail, log. Tak faham boleh tanya untuk topik yang kedua ni saya tengok. Okey. Tak ada. Okey soalan tak? Bagi topik 1 dan 2. Okay, tak ada ya. Okey, seterusnya kita pergi ke topik yang ketiga berkaitan dengan keselamatan sumber manusia. Keselamatan sumber manusia. Sini objektif dia berkaitan dengan domain ni, perkara keselamatan ni. Keselamatan sumber manusia. Okey. Dia ada merangkumi sebelum perkhidmatan. Ini sebelum perkhidmatan. Memastikan semua sumber manusia warga KKM pihak ketiga memahami tanggungjawab dan peranan masing-masing lah. Perlu melalui tapisan yang pertama. Lepas tu mengikuti terma dan syarat pelantikan. Okey, seterusnya keselamatan keselamatan sebelum keselamatan semua semasa dalam perkhidmatan. Apa tanggungjawabnya? Okey, tanggungjawab contoh tanggungjawab pihak pengurusan. Kita perlu memastikan semua pengguna mematuhi dasar, memastikan pengurusan keselamatan ICT berdasarkan perundangan dan peraturan, memudayakan latihan, dan juga yang terakhir tindakan tata tertib. Sekiranya didapati terdapat pelanggaran kepada peraturan dan dasar-dasar kita lah ataupun dasar-dasar yang kerajaan yang berkuat kuasa. Okey, seterusnya adalah penambatan atau perubahan perkhidmatan. Ini perkara yang perlu dipatuhi ikut. Memastikan semua aset ICT yang dipinjamkan dikembalikan. Batal atau menarik balik semua kebenaran capaian. Ini semua penting dalam kita mengawal perkara berkaitan dengan sumber manusia. Menguruskan urusan keluar berhenti pertukaran peranan dan tanggungjawab pengguna KKM. Okey, seterusnya. Okey, this one. Topik yang seterusnya adalah berkaitan dengan pengurusan aset, accountability asset. Dalam perkara ini, dalam domain ini memberi objektif dia menceritakan berkaitan dengan keperluan kita memberikan dan menyokong perlindungan yang bersesuaian ke atas semua aset ICT kita. Supaya sentiasa dalam keadaan baik dan selamat. Okey, inventory aset ICT perkara 411. Tuan Puan kalau nak tengok kita punya dasar ada dalam portal ini kita tak cerita detail lah seperti dalam portal kita dalam dokumen sebenar. Kita ambil sikit-sikit je lah untuk kita terangkan. Tapi kalau perempuan boleh download dalam portal, ada dasar keselamatan ICT KKM versi 5.0 ambil. Dan tengok tajuk ni. Yang sedang saya terangkan ni lagi detail. Dalam tu boleh baca dengan lebih detail lah. 411 berkaitan dengan inventory aset ICT bertujuan memastikan semua aset ICT diberi kawalan dan perlindungan. Hak milik aset ICT memastikan semua aset ICT mempunyai pemilik dan dikendalikan oleh pengguna yang dibenarkan. Penggunaan aset ICT dan kemudahan perusahaan dikena pasti dokumen
maklumat dikenal pasti di dokumen dan dilaksana merujuk kepada peraturan atau program semasa, peluangan aset, mengalihkan aset setelah bertukar keluar atau makmatan. Ini saya rasa tuan-tuan biasalah dengan prosedur ni ya. Okey, seterusnya pengelasan dan pengendalian maklumat. Dalam perkara 4 ni, pengelasan dan pengendalian maklumat. Okey. Pengelasan dan pengendalian maklumat. Objektif dia dalam perkara kawalan keempat ni ataupun domain keempat ni, memastikan setiap maklumat atau aset ICT diberikan tahap perlindungan yang bersesuaian lah. Ini yang saya rasa pihak cyber security tadi ada cerita sikit berkaitan dengan pengelasan maklumat. Kerajaan kita memang ada pengelasan maklumat sendiri. Ini pengelasan ni kita dasar juga kita rujuk kepada kita punya apa nama dokumen siapa tahu apa nama dokumen dia. Apa dokumen, tapi saya tak ada hadiah kalau boleh jawab pun saya tak boleh bagi hadiah. Siapa tahu apa dokumen yang kita boleh rujuk sekiranya kita buat pengelasan maklumat. Kita nak buat pengelasan maklumat, kita nak rujuk dokumen apa. Sebab dasar kita ni pun merujuk kepada dokumen tersebut. Siapa tahu arahan keselamatan dia ada dalam arahan keselamatan. Sekarang arahan keselamatan kita dia ada semakan dan pindaan 2017. Dokumen ni dokumen terhad. So sekiranya tuan-tuan ingin mengetahui dengan lebih dalam, dengan lebih lanjut kaitan dengan ataupun nak rujuk kepada dokumen ni. Di sini dokumen ni menceritakan dengan lebih detail lah. Dasar kita pun kita ceritakan secara umum dan perlu merujuk kepada dokumen arahan keselamatan. Arahan keselamatan ni dikeluarkan siapa yang bangunkan dokumen ni? Ni CGSO CGSO. Dalam ni detail lah kita kena follow. Dia ada rahsia besar, rahsia sulit, terhad. Lepas tu bawah perkara perlebelan maklumat. Maklumat dilabel dan dikendalikan peringkat keselamatan, maklumat rekod pesakit perlu dirahsiakan dan takluk kepada arahan. Dekat KKM kita ada satu arahan Pekalian Ketua Pengarah Kesihatan yang berkaitan dengan rekod perubatan pesakit. Kita ada arahan tersendirilah. Nak share apa yang boleh share, apa yang tak boleh share kita ada, boleh rujuk arahan ni dalam portal kita ada, boleh buat rujuk kita detail lah. Lepas tu kita ada ekstra, kita sendiri kita ada garis panduan pengenalan dan pengurusan rekod perubatan pesakit bagi hospital-hospital dan institusi perubatan KKM. Ini antara dokumen lain yang kita boleh rujuklah sekiranya melibatkan maklumat. Maklumat ni kita lah, KKM lah Okey, seterusnya pengendalian aset. Pengendalian aset, perkara berkaitan pengendalian aset atau maklumat Okey. Aktiviti pengendalian maklumat adalah mengambil kira langkah-langkah keselamatan. Satu, menghalang pendedahan maklumat kepada pihak yang tidak dibenarkan. Memeriksa, menyemak maklumat dan menentukan ketepatan dia. Memastikan semua maklumat sedia digunakan, menjaga kerahsiaan kata laluan, mematuhi piawaian prosedur, tata cara dan garis panduan. Beri perhatian semasa mengalihkan maklumat rahsia. Yang ni yang kita perlu buat rujukan tadi dekat kita punya arahan keselamatan. Keselamatan kita ni detail lah berkaitan macam mana kita nak mengendalikan maklumat-maklumat yang terperingkat ni lah. Dalam kita punya dasar kita tak cerita detail sebab berkaitan dengan dasar ni kita perlu rujuk kepada arahan keselamatan yang dikeluarkan oleh pihak CGSO. Dan seterusnya menjaga kerahsiaan langkah-langkah pengurusan pengendalian maklumat rahsia rasmi keselamatan ICT ni diketahui umum. Okey, seterusnya pengurusan aset masih dalam tajuk 4, kawalan 4 ataupun domain 4 berkaitan dengan pengurusan aset. Ini pula berkaitan dengan media mudah alih. Media mudah alih, objektif dia dan kawalan 4 ni bagi melindungi media dari sebarang pendedahan, pengubahsuaian, pemindahan atau pemusnahan serta gangguan ke atas aktiviti perkhidmatan. Okey. Pengurusan media mudah alih Media mudah alih perlu disimpan di ruang penyimpanan yang baik dan selamat. Akses untuk memasuki kawasan penyimpanan mudah alih hendaklah terhad, dikawal bagi mencegah dari cepayan tidak dibenarkan. Yang keempat, mengandungi data terperingkat hendaklah disimpan dalam peti keselamatan
yang mempunyai ciri-ciri keselamatan. Akses dan pergerakan media mudah alih perlu direkod. Peralatan backup bagi media mudah alih letakkan di tempat yang terkawal. Wujudkan salinan ataupun dua mudah alih bagi tujuan keselamatan. Itu yang terakhir sekali lah. Media mudah, macam mana kita nak mengendalikan media mudah alih itu. Okay. Seterusnya, masih dalam pengurusan aset, berkaitan pelupusan media. Kita ada prosedur macam mana nak lupuskan media. Pelupusan perlu mendapat kelulusan dari pihak pengurusan ICT dan mengikuti prosedur. Ini boleh baca. Mengikuti prosedur yang betul dan selamat, data terperingkat macam mana nak clearkan dia. Mengikut perkeliling aset, dia ada perkeliling berkaitan dengan pelupusan media ni. Mengikut perkeliling aset ahli kerajaan yang berkuat kuasa, mendapat kelulusan pemilik maklumat terlebih dahulu. Tak boleh simply nak bersihkan tanpa kelulusan. Nanti nak cari balik dah tak boleh. Kita perlu mendapat kelulusan pemilik. Okey, penghantaran dan pemindahan. Ni berdasarkan arahan keselamatan lah. Betul yang saya cakap tadi Arahan keselamatan ni penting especially berkaitan dengan pengendalian maklumat Macam mana nak dikendalikan. Kita kena ikut prosedur dia lah. Yang ni kita yang pertama, mendapat kebenaran penilik bagi penghantaran dan pemindahan media keluar, mempunyai rekod penghantaran, maklumat terperingkat dilindungi daripada capaian tidak dibenarkan. Okay. Terusnya, tajuk yang sama. Okay. Berkaitan dengan, this one berkaitan dengan bring your own device. Bring your own device bagi dasar kita yang baru, kita sebenarnya masa kita dengan polis keselamatan cyber, kita dalam proses macam kita keluarkan topik ni, kita rujuk ke dokumen barulah. Ada satu dokumen khas, garis panduan penggunaan peranti milik peribadi. Tapi belum dapat kelulusan lagi Kita akan tajuk khas lah. Nanti kita akan ada dokumen asing lah, tapi dia masih perlu dirujuk dengan dalam dasar kita, tapi kita keluarkan dan jadikan satu dokumen yang asing lah. Okey, kita perlu mematuhi, kalau ikut yang lama ni, mematuhi tata cara penggunaan BYD, maklumat rasmi kerajaan adalah milik kerajaan. Maksudnya maklumat dalam kita punya device tu adalah maklumat rasmi adalah milik kerajaan. Bahan rasmi yang dimuatnai diedar dikongsi mendapat kebenaran ketua jabatan. Perlu menandatangani surat akta pematuhan. Peranti yang digunakan mempunyai kawalan keselamatan. Pengguna dilarang simpan maklumat rasmi, akses maklumat rasmi dan terperingkat, backup maklumat rasmi, rakam maklumat bagi tujuan peribadi, menjadikan BYOD sebagai access point kepada aset di jabatan untuk capaian kita tanpa kebenaran. Ini berkaitan dengan BYOD. Ini kita akan ada satu garis panduan lagi nanti yang kita asingkan, do and don'ts. Lagi detail lah. Okay. Seterusnya, kita dah sampai ke tajuk kelima topik perkara kelima, kawalan kelima atau nama lain domain yang kelima Okey, domain kelima ini pula berkaitan dengan kawalan capaian. Kawalan capaian, polisi keperluan ke atas kawalan capaian. Objektif dia lah bagi mengawal capaian ke atas maklumat dan kemudahan pemprosesan maklumat. Polisi kawalan capaian, peraturan kawalan capaian perlu diwujudkan bagi rangkaian fasiliti ataupun sistem maklumat. Kawalan capaian rangkaian dan perkhidmatan rangkaian perlu mendapat kebenaran dari KKM bagi tujuan akses. Dan juga kawalan capaian berkaitan dengan pengkomputaran awam. Perkhidmatan sumber ICT yang dimayakan tanpa penyediaan infrastruktur dari pengguna. Ini definisi pengkomputaran awan. Kelulusan pihak kerajaan perlu mendapat kelulusan pihak kerajaan sekiranya hendak menggunakan perkhidmatan pengkomputaran awan dan perlu pastikan selamat bagi menjamin keselamatan maklumat. Kawalan capaian ini berkaitan dengan kawalan capaian. Okey, seterusnya perkara 5.2 bawah kawalan kelima, kawalan capaian itu berkaitan dengan pengurusan capaian pengguna. Objektif memastikan kawalan capaian pengguna yang diperakukan saja yang boleh membuat capaian dan menghalang capaian yang tidak dibenarkan. Okey. Ada 5.1 sehingga 5.6 kalau baca dalam dokumen kita. Okey. Pertama, pendaftaran dan pembatalan akaun pengguna.
Wujudkan prosedur pendaftaran pembatalan bagi mengurus capaian dan pembatalan hak capaian. Perlu ada prosedur. Sistem sekiranya kita bangunkan, perlu ada prosedur untuk mendaftar dan membatalkan akaun pengguna. Perlu ada Lepas tu kita perlu penyediaan dan semakan capaian pengguna. Wujudkan prosedur juga berkaitan dengan capaian pengguna ataupun pembatalan pengguna kepada perkhidmatan. Ini penyediaan capaian pengguna atau pembatalan capaian. Okey, yang ketiga, pengurusan hak capaian khas pengguna. Peruntukan dan penggunaan privilege access right perlu dihadkan. Maksudnya, perlu hadlah admin, satu admin, tak perlu ramai admin ataupun admin berkongsi password tak boleh Okey, pengurusan kata laluan pengguna, perlu ada pemilihan dan penggunaan pengurusan kata laluan. Tak boleh bangunkan sistem, tak ada kata laluan Lepas tu perlu ikut ciri-ciri kata laluan yang telah ditetapkan lah. 12 aksara, kena campur macam tu Dan terus kajian semula hak capaian pengguna. Sebenarnya kajian ni memang perlu dilaksanakan Contoh kita kena buat tengok sesuai lagi ke pengguna diberi capaian kepada kita punya sistem atau aplikasi 5. 2 dam pembatalan atau pelarasan hak capaian pengguna. Hak capaian pembatalan hak capaian dibatalkan apabila tamat kontrak. Pelarasan perlu dilakukan apabila berlaku perubahan. Ini perkara-perkara yang kita kena follow lah berkaitan dengan pengurusan capaian pengguna. Biasanya pengurusan capaian pengguna ni dibuat oleh kita pentadbir sistem lah Pentadbir sistem boleh berbincang dengan owner sistem macam mana kita nak kawal capaian pengguna kita berkaitan sistem-sistem, especially sistem-sistem yang kritikal. Okey, seterusnya kawalan pengguna, tanggungjawab pengguna. Memastikan pengguna bertanggungjawab untuk melindungi maklumat yang digunakan untuk pengesahan identiti. Pematuhan kata laluan, mematuhi amalan terbaik. Ini kemudahan peralatan tidak digunakan yang tidak digunakan mendapat perlindungan sewajarnya amalan clear screen policy. Yang ni telah diberi taklimat bagi tadi ada amalan clear desk ni ada saya dengar bagi tadi. Saya rasa ini jelaslah Lepas tu kawalan penggunaan program atau perisian fast utility. Program perisian tamat sahaja yang digunakan. Lepas tu program atau perisian yang mengembangkan kapasiti bandwidth rangkaian perlu dihadkan. Ada program-program ataupun perisian yang menggunakan bandwidth yang tinggi yang ni perlu dihadkan supaya tidak ada gangguan kepada rangkaian kita lah. Yang akhir sekali kawalan capaian kepada source code program. Yang ni pembangun sistem lah atau programmer perlu kita perlu hadkan lah. Tak semua orang boleh membuat capaian kepada source code kita Kita perlu pantau lah, perlu simpan source code ni. Kalau kita buat dengan vendor pun perlu pastikan dia menjadi hak milik kita lah. Kalau tidak kita tak boleh buat apa-apa perubahan susah kita nak kontrol Law audit ni pun perlu supaya sekiranya apa-apa berlaku kita boleh buat tindakan. Maksud saya apa-apa yang berlaku tu maksudnya sekiranya ada insiden kebocoran maklumat, insiden ada orang hack dan sebagainya lah. Okey, seterusnya berkaitan dengan kriptografi Kriptografi, kawalan kripto. Okey, sebelum tu ada soalan tak daripada perkara 1 sehingga perkara kelima Kalau saya Ada kat Q&A pun. Apa tu? Soalan ada kat Q&A. Q&A Di bawah tu sebelah partisipan. Okey. Tak maaf sebelum saya pergi ke 6 tu. Okey, arahan keselamatan. Tu bagus tadi ni jawab soalan saya rasa tadi Bagus. Puan, kalau disket macam mana nak lupus? Masih ada yang guna disket ke? Saya macam pelik. Ada yang guna disket ke? Kat mana ni masih guna disket ni? BKP? Apa-apa saja media, kalau nak lupus perlu ikut dalam buku arahan keselamatan. Arahan keselamatan dia ada cara pelupusan. Tak kisahlah ayat lama ke tidak, perlu mengikut. Ada detail dia macam mana nak lupuskan.
Dia ada apa tu? Seingat saya dia ada apa tu, bakar kan. Masuk ke dalam laut dia ada. Boleh semak lah, detail lah dalam ni. Sebab yang dasar kita tak cerita secara detail lah sebab kita perlu rujuk this one. Kita kena rujuk arahan keselamatan daripada CGSO. Okay. Ni pun soalan yang sama. BPM, apa-apa pelupusan kita akan ikut ni. Kita akan ikut buku ni. Kita pilih kaedah yang bersesuaian lah mula. Contoh, setahu saya macam kalau komputer kita boleh lupus dengan bagi hadiah. Dah ada prosedur detail dia lah. Dalam di BPM ni, person in charge untuk pelupusan aset bawah tim Cik Zairi lah. Dia akan melaksanakan pelupusan aset. Okey. Jika kita simpan maklumat melalui cloud, apakah anda kontrak antara kita dan penyedia cloud? Ini kita ini sebab saya tak jaga cloud, tapi saya difahamkan kita ada perkeliling berkaitan cloud kan. Kita ada perkeliling, boleh rujuk perkeliling tu. Tapi definitely saya tengok dekat sini memang ada kontrak lah. Sebab kita biasa nak gunakan perkhidmatan cloud ni bukan murah, mahal lah. Jadi biasanya kita akan ada kontrak lah yang mengikat sebab kita melibatkan data. Okey, berkaitan BOID, bagaimana kawalan ke atas peranti personal pegawai dibawa ke pejabat untuk penggunaan rasmi harian, notebook, PC yang dibawa pejabat? Adakah perlu semakan dibawa oleh ICTSO sebelum dibenarkan penggunaannya di jabatan? Semakan dibawa oleh ICTSO. Kalau kita tengok dasar yang baru ni, yang lama ni, dia tak cerita detail lah. Kita sebenarnya memang isu BYOD ni, masa kita nak tambah baik garis panduan BYOD, banyak perkara yang kita kena fikir, kita kena discuss lah, tapi yang saya rasa yang terbaru ni, kita hanya akan ada do and don't, perkara yang dibenarkan, perkara yang dilarang dibuat. Itu sahaja supaya kita pun tak nak kawalan terlalu ketat menyebabkan tuan-puan tak nak bawa notebook sendiri pun takut. Jadi tapi masih dalam perbincangan, kita tak ada sampai ICTSO buat semakan. Habis ICTSO kita kalau dekat KKM ni, dekat IP KKM kita ada seorang je, Puan Mahani, ICTSO kita yang kita lantik. Tak termampu dia buat semakan tu. Di JKN ada satu. Setiap JKN ada ICTSO sendiri dan tak ada, tak perlulah ICTSO tak akan buat tu. Kita ada yang kita rancang, yang kita dalam perbincangan sekarang, apa yang boleh buat, apa yang tak boleh je. Yang kira yang first 1.0 ni lah, garis panduan BYOD 1.0 ni ada do and don'ts lah. Tak adalah detail sangat, tak ada. Apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat dulu. Kita tengoklah macam mana. Nanti kita akan tambah baiklah kita punya garis panduan tersebut. Okey, kita tak ada saya teruskan. Tak ada lah kan? Okey. Naik ada lagi. Projek naik taraf HRS bagi database lama daripada HRS adakah masuk di bawah Kementerian mana? Projek naik taraf HRS 12.8 bagi database lama daripada HRS adakah masuk di bawah kategori mana? Tak faham ni. Masuk kategori apa ya? Cik Syaiful. Data nak lupus. Database yang lama, data tu nak lupus. Kita tak panggil lupus ya. Kalau data maklumat kita panggil sanitasi data kan. Sanitasi data. Sanitasi data dalam adakah masuk bawah kategori mana? Itu kena tengok arahan keselamatan. Macam mana nak sanitasi data. Sebab dia melibatkan data dan maklumat. Sekiranya berkaitan dengan data dan maklumat, kena semak dengan arahan keselamatan CGSO. Kalau database kita tak hanya lupus kan, kita panggil sanitasi kan. Saya rasa dalam ni ada.
Dia buat rujukan. Kawalan keselamatan. Okey. So, kita sambung saya harap saya menjawablah soalan tuan-puan dan puan-puan ni. Tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Alright, kriptografi. Kawalan kriptografi. Memastikan penggunaan kriptografi yang betul dan berkesan untuk melindungi kerahsiaan, kesahihan atau integrasi maklumat. Polisi kawalan penggunaan kriptografi, laksana peraturan encryption untuk melindungi maklumat sensitif. Ini very technical. Melindungi penggunaan kriptografi dengan mengambil kira jenis, kekuatan dan kualiti algoritma menggunakan kriptografi ke atas maklumat sensitif. Saya tak pasti dalam grup ni berapa ramai partisipan kita yang teknikal sebab di tajuk kripto ni agak ni lah teknikal. 6.12 pengurusan kunci kriptografi, key management, pengurusan ke atas kunci kriptografi dilakukan dengan selamat, kaedah selamat menggunakan tangan-tangan digital atau kunci kriptografi. Ini semua berkaitan dengan kriptografi. Okey. Oh, kriptografi dah habis, ini saja. Okey lah. Sekejap. Bukan melibatkan pelupusan rekod awam. Sanitasi. Sekejap, pelupusan rekod awam. Saya ini kena buat semakan dengan CJSO. Apa yang saya faham, kalau data maklumat kena mengikut kaedah sanitasi. Kalau rekod ni, untuk dokumen-dokumen hard copy. Itu yang saya faham lah. Mungkin saya silap. Saya pun kena semak balik ni. Macam mana. Okey. Tadi kriptografi. Okey, seterusnya. Kawalan ketujuh berkaitan dengan keselamatan fizikal dan pencegahan. Objektif dia, kawalan ini adalah untuk melindungi premis dan maklumat daripada sebarang bentuk pencaburan, ancaman, kerosakan serta akses yang tidak dibenarkan. Kawalan yang pertama, kawalan keselamatan fizikal bertujuan untuk menghalang akses, kerosakan, gangguan secara fizikal. Kawalan masuk fizikal memastikan pas keselamatan betul dipulangkan apabila berhenti bersara, pelawat belum mendapat pas keselamatan, kehilangan pas perlu dilaporkan segera. Kawalan keselamatan bagi pejabat bilik dan pengguna ICT, hadkan kawasan akses. Kawalan perlindungan terhadap ancaman luar, mereka bentuk melaksanakan pelan perlindungan fizikal, pelan tindakan perlindungan bagi ancaman berbahaya. Kawalan tempat larangan perlu ditakrifkan sebagai kawalan yang dihadkan kepada pegawai tertentu. Kalau satu tempat tu kita tak nak orang simply masuk, kita nak hadkan, kita kena takrifkan lah, kita kena declare lah, this area is kawasan tempat larangan. Kawasan penghantaran dan pemunggahan. KKM hendaklah memastikan kawasan-kawasan penghantaran pemunggahan dan juga tempat lain dikawal dari pihak tidak berkenaan. Kawasan ni tahulah tempat kita menghantar barang-barang kita perlu ada kawalan, tidak boleh simply di mana-mana sahaja. Kalau ikut prosedur betul, perlu ada kawasan yang kita declare lah. Ini kawasan penghantaran dan pemunggahan barang-barang. Okey, seterusnya keselamatan fizikal. Melindungi peralatan ICT dan peranti perubatan, objektif dia adalah untuk melindungi peralatan ICT dan peranti perubatan mempunyai fungsi ICT KKM dari kehilangan, kerosakan, kecurian serta gangguan. Dia ada berkaitan dengan penempatan dan perlindungan peralatan ICT perlu dijaga dan dikawal. Setiap pengguna bertanggungjawab ke atas ICT yang di bawah kawalannya. Okay. Then kita ada perlindungan peralatan sokongan ICT. Dilindungi dari gangguan bekalan. Perlu sediakan UPS dan genset dan perlu diuji secara berkala. Kawalan keselamatan kabel telekomunikasi dan elektrik dilindungi daripada menjadi punca maklumat terdedah kepada
code label dan trunking ya, lindungi daripada punca maklumat terdedah. Code label, trunking. Pengalihan peralatan perlu mendapat kelulusan dan direkodkan. Keselamatan peralatan ICT di luar premis dilindungi dikawal sepanjang masa. Ini secara umum lah. Boleh baca yang detailnya dalam daftar kita ada ya. Seterusnya, kawalan 7 lagi berkaitan dengan keselamatan peralatan ICT. Bawah topik ini adalah bagi melindungi peralatan ICT dan peranti perubatan. Topik yang sama, minta maaf. 7.2 keselamatan peralatan ICT, keselamatan semasa pelubusan dan penggunaan semula. Masa pelubusan juga perlu mengikut tata cara yang telah ditetapkan lah. Lepas tu mengemas kini rekod pelubusan ke atas sistem pengurusan aset. Lepas tu kita ada peralatan ICT guna sama atau tiada pengguna. Gunakan ID pengguna dan kata laluan yang diberikan sahaja. Peralatan ICT digunakan oleh pengguna KKM sahaja. Tak boleh simply bagi dekat orang-orang, especially pihak ketiga. Okey, seterusnya kita ada clear desk. Ni clear desk dan clear screen. Ada lagi kat sini. Perlu pastikan kata laluan kita dilindungi. Kita tak papar. Selalu saya buat audit, ada je lah kan. Password letak dekat mata-mata lah. Tulis dekat PC, tulis dekat dinding, dekat whiteboard lah. Sebenarnya perlu pastikan kita tak paparkan lah kata laluan kita. Kawalan peralatan sewaan, proof of concept. Peralatan diterima bebas daripada, perlu pastikan peralatan bagi yang proof of concept ni diterima bebas daripada virus. Supaya tidak ada gangguan kepada kita punya perkhidmatan rangkaian. Okay, sebab ni peralatan daripada pihak ketiga. Jadi kita kena kawan lah. Okay, seterusnya ke-8, keselamatan operasi. Dalam kawalan ke-8 ni adalah bagi memastikan kemudahan perprosesian maklumat berfungsi dengan betul dan selamat daripada sebarang ancaman. Okay. Tanggungjawab dan prosedur dia. Dokumen prosedur operasi perlu diwujudkan dan patuh. Dokumen prosedur operasi wujud dan patuh dokumen SOP keselamatan ICT. Kawalan perubahan sebarang perubahan perlu dikawal. Perancangan kapasiti komponen atau sistem ICT perlu dirancang, diurus dan dipantau. Dan ditala, ditune bagi mengurangkan risiko kegagalan atau gangguan sistem. Keperluan untuk pengasingan persekitaran pembangunan, pengujian, latihan dan operasi. Ini maksudnya ni, kalau kalau pembangun sistem dia tahulah semasa membangunkan aplikasi dia perlu mewujudkan pengasingan persekitaran. Ini persekitaran masa dia nak bangunkan sistem. Asing dengan persekitaran uji sistem. Lepas tu latihan dan operasi pun kena diasingkan. Ni bagi tujuan keselamatan. Sekiranya digabungkan, kalau ada insiden, dia masuk dalam satu tempat saja, habis kita. Semua habislah. Kalau kita asingkan, maksudnya kita dapat kawal lah. Kita asingkan dia punya persekitaran tu. Okey. Ini mengurangkan risiko capaian tidak sah salah satu lagi. Kalau kita tak asingkan, dia capai satu persekitaran saja, dia dapat tengok semua persekitaran pembangunan di sini, pengujian di sini, latihan operasi buat situ. So, tak boleh buat macam tu. Itu bukan cara yang betul. Okey, seterusnya. Perlindungan malware atau virus. Bagi melindungi, bagi memberi perlindungan daripada perisian berbahaya, ada peralatan kawalan keselamatan yang kita boleh pasang. Seperti contoh antivirus, perlu ada IDS, RPS. Sekarang ni macam-macam jenis peralatan perlindungan yang ada. Ni antaranya lah IPS, IDS, WAF. Tapi ada macam WAF ni very, very expensive lah.
Lepas tu kita kena gunakan perisian yang tulen, berdaftar. Kita takut kalau kita guna perisian yang tak tulen, yang dia panggil apa? Lanon. Yang lanon tu ada malware dalam tu Bila kita pasang je, dah kita punya PC dah kena malware lah. Lepas tu kena imbas lah satu selalu ni kita punya komputer tu dengan antivirus. Lepas tu antivirus perlu dipastikan yang terkini lah. Lepas tu dalam topiknya juga program-program kesedaran juga perlu diadakan lah kepada pengguna berkaitan dengan bahaya perisian-perisian yang berbahaya ni lah. Okey, seterusnya salinan kedua berkaitan dengan backup. Polisi backup perlu diadakan lah seperti backup harian, incremental, full, bulanan ni. Especially bagi sistem-sistem kritikal perlu ada pendua sekiranya berlaku insiden tak ada pendua habis especially yang ransomware insiden ransomware kalau tak ada backup habislah tapi saya yakin kebanyakan kita punya pentadbir sistem faham kita ada perlukan ada pendua even kita sendiri pun sebagai pengguna ada dokumen-dokumen kita yang kita rasa penting kita perlu buat pendua. Okey. Dan backup kita ni lah kita perlu pastikan lah kita perlu test sebenarnya kita backup sebenarnya tak boleh pakai kita kena test kena uji kita buat backup kita kena restore kalau ikut kita punya dasar ni sekali setahun kita kena buat sekurang-kurangnya supaya kita pastikan dia backup tu dalam keadaan baik dan boleh digunakan sekiranya berlaku apa-apa insiden lah yang ni salah satu lagi ni perlu salinan backup di lokasi yang berlainan off-site backup. Ini penting takut sekiranya berlaku kebakaran lah sekira tempat yang sama terbakar kita tak ada backup off-site jadi sebab tu ada kita punya dasar katakan perlu ada backup di lokasi yang off-site lah. Okay. Seterusnya masa dalam ke-8 log dan pemantauan Okey, log ni log lah audit untuk bulan audit biasa log ni log activity pastikan setiap peralatan ICT menyimpan log yang menggunakan ID pengguna yang mengandungi ID pengguna tarikh dan masa dan aktiviti log ni memang penting sekiranya berlaku apa sahaja insiden kita boleh semak lah kawalan perlindungan log log perlu dikawal lah dilindungi lah tak semua orang boleh tengok log ni sebab takut kita log kita hilang nanti log ni memang penting especially bila berlaku insiden kita nak tengok dalam log ni lah apa yang berlaku sebenarnya kita boleh check untuk buat forensik lah. Okey, log pentadbir dan pengendali operator pastikan log pentadbir pengendali sistem rekod log sentiasa dipantau ini jenis log lah. Ni ada log pentadbir dan pengendali log operator. Ada log database log, ada peralatan-peralatan biasa banyak log lah. Peralatan WAF ada log dia, aplikasi pun ada log dia. Ni semua penting. Penyeragaman waktu. Ni keperluan untuk menyeragamkan waktu. Ni bagi sistem dan aplikasi lah. Ni pun penting supaya insiden keselamatan kita boleh tahu pukul berapa dia berlaku tadi apa tu kalau tidak dia tak seragam susahlah kita nak buat semakan. Okey, seterusnya kawalan perisian operasi instalasi perisian pada sistem operasi pengemaskinian perisian operasi aplikasi dan program library hanya dilakukan oleh pentadbir ini kepada pentadbir lah sistem operasi hanya boleh memegang executable code instalasi dalam mendapat kebenaran daripada pentadbir ICT ataupun ICTSO ini bagi tujuan keselamatan lah. Kita tak nak ada perisian-perisian yang tak sepatutnya di-install So perlu mendapat kebenaran Pastikan perisian mempunyai lesen yang sah. Setiap komponasi ke atas sistem operasi perlu dikawal dan dokumentasikan melalui prosedur perubahan kawalan konfigurasi. Ini pentadbir punya guideline Okey, seterusnya. Okey, 8.6 pengurusan keterdedahan teknikal, technical vulnerability. Pengurusan ancaman keterdedahan teknikal
Kena pasti keterdedahan teknikal pada sistem maklumat yang digunakan. Menilai tahap keterdedahan bagi mengatasi tahap risiko yang bakal dihadapi. Ambil tindakan pengawalan dan pengukuhan untuk atasi risiko yang berkaitan. Kawalan pemasangan perisian, ini ancaman keterdedahan teknikal. Ini pentadbir sistem ya. Yang bawah ni kawalan pemasangan perisian. Perisian yang diperoleh oleh ICTO sahaja dibenarkan bagi kegunaan pengguna. Pasang dan guna perisian tulen dan berlesen, imbas perisian atau sistem dengan antivirus sebelum menggunakannya. Okey, ni bagi tujuan kawalan ke atas pemasangan perisian-perisian di KKM. Okey, seterusnya keperluan audit pada sistem maklumat. Kawalan audit pada sistem maklumat. Keperluan audit perlu dirancang bagi mengurangkan kebarangkalian gangguan dalam penyediaan perkhidmatan. Capaian ke atas audit sistem maklumat perlu dijaga dan sebelum berlaku penyalahgunaan. Ini capaian. Okey, ni audit lah ke atas sistem maklumat kita ya, bagi mengurangkan impact ya. Bagi mengurangkan impact. Kalau tak buat audit, kita tak tahu apa kita punya kelemahan ya. Okey, seterusnya masih dalam kita dah topik baru, kawalan baru, domain baru ataupun perkara ke-9 iaitu keselamatan komunikasi ya. Objektif bagi memastikan kawalan keselamatan dan perlindungan maklumat termasuk kemudahan pemrosesan maklumat dalam rangkaian ya. Okey, kawalan rangkaian. Kawalan infrastruktur rangkaian mesti diurus sebaik mungkin melalui penggunaan ini sekali lagi tadi dah ada ini kawalan rangkaian. Tajuk komunikasi. Kita ada firewall, kita ada WAF, IDS, IPS, content filtering ya. Sebarang penyambungan rangkaian yang bukan kawalan pengurusan adalah tidak dibenarkan. Kawalan capaian perlu mendapat kebenaran ya. Okey, keselamatan perkhidmatan rangkaian. Semua penyanjung perkhidmatan rangkaian hendaklah mematuhi SLA yang telah dipersetujui. Pengasihan rangkaian, ni kawalan rangkaian perlu ada DMZ, server farm, ada segmen rangkaian perlu ada LAN, ada WAN, ada segmen wireless, kena ada segmentation lah. Ini pentadbir rangkaian ya. Pengguna tak tahu ni tapi sebenarnya pentadbir kita perlu memastikan, pentadbir rangkaian ni perlu memastikan rangkaian sebenarnya diasing-asingkan lah. Maksudnya pengguna di persekitaran lain, server di persekitaran lain, kita dah buat pengasingan. Ini bagi tujuan kawalan keselamatan juga. Okey, seterusnya. Okey, polisi dan prosedur pembinaan maklumat. Dasar prosedur dan kawalan pembinaan maklumat perlu diwujudkan untuk melindungi perpindahan maklumat. Tata cara dan syarat pindah maklumat antara KKN dan pihak ketiga perlu dimasukkan dalam perjanjian atau surat persetujuan. Dia bagi tahulah. Perjanjian dalam pemindahan maklumat memastikan keselamatan maklumat organisasi dengan mewujudkan perjanjian bertulis. Ini saya rasa ada soalan tadi. Kita perlu letakkan dalam kontrak berkaitan dengan perpindahan maklumat. Okey, seterusnya pengurusan email atau mesej elektronik ya. Akaun atau email elektronik email yang diperuntukkan KKM sahaja boleh digunakan untuk urusan rasmi. Kita punya email moh.gov.my. Setahu saya kita ada MOH ni dia ada lain. Saya rasa NIH ada .gov.my. Ada lagi yang tak pakai MOH ni Tapi mesti di bawah kita lah. Tidak dibenarkan berkongsi email, tidak dibenarkan membuka email dari penghantar yang tidak dikenali. Yang ni saya rasa topik ni tadi banyak dibincangkan oleh pihak cyber security Okey. Seterusnya kerahsiaan NDA. NDA ni salah satu perkara yang penting jugalah diwujudkan iaitu perjanjian non-disclosure agreement dengan pihak ketiga. Yang berkira keperluan kerahsiaan maklumat organisasi dalam perjanjian. Mengkaji dan menyemak perjanjian dari masa ke semasa serta mendokumentasikan perjanjian. Okey, saya rasa perkara yang mengkaji dan menyemak perjanjian ni dalam polisi yang baru kita dah revise sikit Okey, NDA ni memang mana-mana pihak ketiga yang ingin memberikan perkhidmatan kepada KKM perlu menandatangani NDA supaya pihak ketiga ini terikat dengan segala dasar-dasar kita lah
Okey. Supaya dia orang akan dapat mematuhi segala dasar-dasar yang telah kita tetapkan bagi tujuan keselamatan. Okey, seterusnya. Okey, kita dah topik 10. Saya tengok je soalan. Okey. Okey, apa pandangan Puan berkenaan database tugasan harian pegawai yang digenerate secara sendiri seperti Google Doc, spreadsheet? Perlukah di-encrypt, dikawal aksesnya dan di-backup secara berkala mengikut garis panduan jika ada? Okey, perlukah di-encrypt perlukah di-encrypt, dikawal akses? Biasanya yang kita perlu encrypt ni, yang kita perlu ni melibatkan maklumat-maklumat yang terperingkat lah. Kalau encryption, definitely maklumat-maklumat rahsia besar perlu encrypt. Maklumat sulit saya rasa terbuka tak perlu, sulit kita kena ada penjelasan lah. Sulit perlu, kawal akses ni definitely lah. Backup pun definitely lah. Tadi saya rasa ada backup ni macam mana? Saya dah terangkan tadi secara berkala tadi tu. Penting backup sangat penting. Especially kalau dah kena ransomware, tak ada backup masalah. Encryption ni kalau ikutkan rahsia-rahsia yang sulit, kena ada encryption. Tapi saya yakin yang Google yang kita pakai sekarang ni, pihak mampu dah pastikan keselamatan dia lah. Dah pastikan dari segi keselamatan tu dia dah pastikan lah. That's why kita boleh guna kan. Cuma encryption ni kalau yang rahsia besar tu memang ada kaedah dia lah. Kita kena ada prosedur dia macam mana kita nak simpan dia, nak edar dia. Seingat saya kalau nak selamat boleh guna MyGov punya apa tu? Siapa tahu siapa boleh bantu saya? MyGov punya produk tu dalam MyGov UC tu. Apa nama yang boleh simpan rahsia rasmi tu? Apa nama dia? Saya tak ingat lah. Sekarang email warga menggunakan Google One. Boleh kita manfaat Google? Sekejap. SCUC. Boleh gunakan this one. Ini mampu definitely dah taking care of apa tu keselamatan punya isu SCUC good. Boleh kita menggunakan peranti tambahan kepada aset jabatan sedia ada seperti Wi-Fi, dongle tanpa driver sebagai internet connection akan jika line connection jabatan terganggu. Peranti tambahan kepada jabatan sedia ada. Okay. Ini kalau ini BYOD punya ke? BYOD. Tapi kita ni penjawat awam, apa-apa pun kita pakai, kita sebenarnya tertakluk dengan kita punya akta rahsia rasmi. Kita banyak dokumen, kita takluk, kita terikat dengan akta-akta kita sebab kita sebagai penjawat awam ni. Tak kisahlah kita buat dasar apa pun, kita nak buat apa pun, kita terikat. Itu je lah yang kita kena ingat. My SUFC. Terima kasih. Adakah dokumen kontrak dikira sebagai NDA? No. Kita sebenarnya dalam dasar kita ada satu borang yang dipanggil NDA, boleh pakai. Ini bukan, kontrak lain. Kontrak lain, NDA lain. Non-disclosure agreement. Saya tengok dekat ada agensi kerajaan yang lain, dia ada buat borang lain, NDA dia sendiri. Tapi dekat KKM ni, kalau kita tengok dasar kita ada satu borang kat belakang tu yang dipanggil NDA yang perlu disign oleh kontraktor. Ini saya share. Kita boleh jadikan sebagai dokumen NDA. Saya buat kecil. Nampak? Kita tak dapat. Tu ada satu dokumen. Ni kita boleh sebagai NDA kita lah. Surat akuan pematuhan DKICT, dasar keselamatan. Surat akuan pematuhan dasar keselamatan ICT ni. Bukan, sorry. Yang ni.
Lampiran 2 Perakuan Akta Rahsia Rasmi 1972, perakuan ditandatangani oleh kontraktor berkenaan dengan Akta Rahsia Rasmi 1972. This one. Sorry. Yang tu kita punya. Yang ni untuk pihak ketiga. Kalau boleh tengok download kita punya di KICT ada orang tu. Kita gunakan sebagai NDA lah. Okey. Sekarang ini menggunakan kekebalan kita. Soalan sekarang email OneGov.UC menggunakan Google One. Bolehkah kita memanfaatkan Google Drive sebagai medium untuk backup file yang berkaitan kerja kita? Ya. Setakat ini sebab Google Drive ni disediakan oleh MyGov.UC, jadi kita manfaatkanlah sebagai medium backup. Sebab kita sekarang saya tengok trend kita kita backup, kita dah tak guna backup external media kan. Kita banyak backup secara macam ni lah, Google Saya rasa okey ni manfaatkan Google Drive ni. Sebab baguslah kita manfaatkan apa yang diberikan oleh pihak mampu. Okey. Perkara 10 ataupun domain yang ke-10 berkaitan dengan perolehan, pembangunan, penambahbaikan dan penyelenggaraan sistem. Ini berkaitan dengan perkara 10 ni berkaitan dengan sistem pentadbir sistem, pentadbir pembangun sistem. Perlu rujuk di sinilah berkaitan dengan perkara 10 ni. Objektif dia memastikan keperluan keselamatan sistem maklumat. Okey. Sistem maklumat dikenal pasti, dipersetujui dan didokumentkan pada setiap peringkat perolehan, pembangunan, penambahbaikan dan penyelenggaraan. Okey, sebenarnya perkara 10 ni ada satu dokumen yang telah dikeluarkan oleh pihak mampu. Apa nama saya ni, lupalah. Harap boleh membantu saya, dokumen apa nama dia? KRISA. KRISA. Itu dokumen untuk membangun sistem. Itu detail lah. Dia ada detail bercerita berkaitan dengan pembangunan sistem. KRISA. Okey, keperluan keselamatan sistem maklumat. Analisa keperluan dan spesifikasi keselamatan maklumat. Keperluan keselamatan bagi memastikan tiada sebarang lalat, ujian keselamatan dalam dijalankan ke atas sistem input. Okey, sistem maklumat perlu mengandungi semakkan pengesahan sistem yang dibangun perlu uji sebelum digunakan. Ini pembangun sistem tahulah apa yang perlu dibuat. Perlu uji sistem input, semakkan pengesahan, perlu okey. Alright. Lagi, keselamatan pemanfaatan aplikasi dalam rangkaian umum, gunakan encryption untuk penghantaran dan penerimaan maklumat, penggunaan SSL. Ini beginilah pembangun sistem. Pastikan pengesahan berkaitan dengan pihak berhak. Pastikan pengesahan berkaitan dengan pihak yang berhak. Pastikan setiap pengguna aplikasi adalah pengguna yang betul dan sah. Pastikan pengguna punya tahap akses mengikut perluasan. Yang ini semua ni pembangun sistem perlu pastikanlah. Okey. SSL perlu sistem-sistem yang dikategorikan berisiko perlu pakai SSL. Yang berisiko, yang terbuka juga perlu pakai SSL. Wildcard, kita bantu untuk penggunaan SSL wildcard. Yang sistem kritikal yang mempunyai maklumat sensitif biasanya perlu memakai SSL, CJ SSL jenis single domain ataupun multi domain. Tak boleh pakai wildcard. Okey. Perlindungan transaksi perkhidmatan aplikasi. Ini berkaitan dengan apa ni? Pastikan perkhidmatan aplikasi dilindungi daripada penghantaran yang tidak lengkap, pengubahan maklumat pendahan yang tidak dibenarkan serta penduaan mesej. Gunakan tanda tangan elektronik, komunikasi bagi siap terlibat di-encrypt. Gunakan mekanisme tapahan seperti secret key. Pihak yang keluarkan perizinan digital tangan dilantik oleh pihak kerajaan. Ini semua perlindungan transaksi. Perlindungan transaksi perkhidmatan aplikasi. Okey. Ini sistem-sistem kritikal especially melibatkan duit. Dia perlu ada
tahap perlindungan yang lebih. Okey, seterusnya keselamatan pembangunan sistem dan proses sokongan. Tata cara keselamatan dalam pembangunan sistem. Keperluan keselamatan maklumat semasa persekitaran kita hayat pembangunan, panduan keselamatan dalam kita hayat, keselamatan representasi ruang restoran, kawalan bersih, keperluan keselamatan pembangunan sistem ketiga, keperluan pembangunan pasti kelemahan dan mencadangkan penambaikan dalam keselamatan pembangunan sistem dalam proses sokongan. Ini semua perkara-perkara yang perlu inilah diambil kira masa membuat pembangunan sistem lah. Ini bagi pembangun sistem lah. Harap pembangun sistem boleh baca Okey, prosedur kawalan perubahan sistem perlu ada. Bangun sistem je perlu ada URS ya. Kalau sedang mengesahkan URS dan perlu ada pengesahan URS. Melaksanakan impact operasi, change request, ni sebagai semua ni lah. Apa tu, ini semua pembangun sistem lah perlu ambil tahu pasal berkaitan perkara ni. Sistem make sure ada URS mesti ada documentation. Kalau kita bangunkan sistem perlu ada documentation. Okey, seterusnya keselamatan bangunan, kajian teknikal sistem maklumat selepas perubahan platform operasi. Sekiranya berlaku perubahan dalam sistem dia memang kena ada kajian dalam sekiranya ada perubahan perubahan platform dimaklumkan dari semasa bagi memulihkan ujian dilakukan. Okey. Saya harap yang topik 10 ni pembangun sistem boleh semak berkaitan tata cara dasar kita Okey, kawalan keselamatan perubahan pakej perisian, prinsip kejuruteraan ni. Keselamatan persekitaran ni yang saya cakap tadi, perlu ada perbezaan masa bangun sistem kena ada pengasingan dia. Okey, ni pembangunan sistem oleh pihak ketiga pun sama, kena ikut benda yang sama juga, kena ada perbezaan pengasingan. Pembangunan sistem oleh pihak ketiga kita perlu selia, tak boleh biar dia bangun sendiri, kita kena selia. Lepas tu, kod sumber, source code bagi semua sistem perlu menjadi hak milik kita, kena pastikan kena ada kontrak mengatakan bahawa source code ni adalah hak milik KKM Okey, pengujian keselamatan perlu melakukan bila dia bangunkan sistem perlu ada laksanakan pengujian fungsi keselamatan menjalankan ujian security posture assessment SPA. Ini penting sebab kita tak nak kita letak je sistem kita di di internet tak lama dah kena defacement kerana kita tak melaksanakan ujian security posture assessment. Penting Lepas tu input kena buat semakan, output pun kena buat semakan. Okey. Okey, pengujian dan penerimaan sistem, laksana ujian fungsi, ini semua ujian-ujian yang perlu dilaksanakan semasa pembangunan sistem lah. Okey, data, kawalan data ujian, data perlu dibuat ujian. Ini semua berkaitan dengan pengujian sistem lah. But this one berkaitan dengan data. Data pun perlu diuji. Okey, seterusnya perhubungan dengan pembekal. Ini topik ke-11 perhubungan dengan pembekal. Ini perhubungan dengan pihak ketiga. Macam mana kita nak memastikan keselamatan keselamatan maklumat kita daripada pihak ketiga. Ini kita perlu maklumkanlah, kita perlu beri taklimat lah berkaitan dengan dasar, minta diorang tanda tangan surat akuan pematuhan kita yang saya tunjuk tadi, melaksanakan sistem e-rating. Penting supaya dia tahu dan juga terikat dengan kita punya dasar kita. Sebelum dia nak buat apa-apa, dia dah maklum lah, kita dah maklum kat dia, you all buat apa-apa, you all terikat dengan kita punya dasar. Okey, bagi tujuan keselamatan lah. Okey, ni seterusnya rantaian bekalan ataupun perkhidmatan teknologi maklumat dan berkoneksi. Tentukan keselamatan maklumat, produk, pembekal dalam menyebar keselamatan maklumat. Ini pun pembekal kita perlulah menyebarkan keperluan keselamatan maklumat kepada subkontraktor mereka. Ini jaminan daripada pembekal, keselamatan sesuai dapat dibekalkan. Okey, kajian perkhidmatan bekal masyarakat pengetahuan kita kena semak balik pembekal kita punya
pembekal kita punya perkhidmatan. Okey, lepas tu apa-apa perubahan dan perkhidmatan kita perlu pastikan kita bersetujulah. Okey. Seterusnya kawalan ke-12 berkaitan insiden keselamatan. Sekiranya berlaku apa-apa insiden keselamatan, apa perlu kita buat? So kita ada dalam kawalan yang ke-12 pengurusan pengenalan insiden. Sebagai objektifnya memastikan pendekatan yang konsisten dan berkesan dalam pengurusan keselamatan maklumat. Ini perkeliling lama dasar polisi keselamatan cyber yang baru yang akan keluarkan ni kita dah gunakan perkeliling baru berkaitan dengan pengenalan insiden. Pengurusan pengenalan insiden yang dikeluarkan oleh pihak NASA. Sebelum ini, pengurusan insiden dan keselamatan ICT dilaksanakan oleh pihak mampu. Tapi mampu telah memindahkan fungsi keselamatan pengurusan dan pengenalan insiden keselamatan cyber kepada pihak NASA. Sekarang pihak NASA merupakan satu-satunya pihak yang bertanggungjawab dalam pengurusan dan pengenalan insiden keselamatan sektor awam dan juga pihak sektor swasta. Itu saya nak maklum kat sini dalam pengurusan dan keselamatan insiden. Kita punya insiden ni kita dah banyak perubahan kalau baca, tapi masih boleh gunakan sebelum keluarnya kita punya polisi keselamatan cyber yang barulah. Macam mana kita nak mengendalikan keselamatan, insiden keselamatan cyber. Okey. Seterusnya, aspek keselamatan ini berkaitan dengan PKP lah. Pengurusan kesinambungan perkhidmatan. Ini dokumen yang perlu ada. Sekiranya berlaku apa-apa insiden, kita ada dokumen rujukan bagaimana kita nak beroperasi. Okey. Pelan ni sebenarnya juga perlu diuji sekurang-kurangnya sekali setahun. Okey. Seterusnya lagi berkaitan dengan pelan ni. Perkhidmatan diuji. Okey, tadi saya dah cakap fail over test. Okey. Okey, yang last sekali, ni kawalan yang terakhir. Nanti saya tengok soalan ni, soalan terakhir berkaitan dengan pematuhan. Ini kawalan terakhir, pematuhan. Apa objektif kawalan ni adalah untuk mencegah pelanggaran obligasi perundangan undang-undang, peraturan atau kontrak berkaitan dengan keselamatan. Okey, sebentar. Pematuhan kepada perundangan dan kontrak. Mengenai pasti keperluan perundangan dan kontrak wajib dipatuhi, boleh baca ni. Harta hak intelektual, IPR, perlindungan rekod penting hendaklah dilindungi daripada kehilangan. Okey. Tidak mendedahkan maklumat peribadi kepada pihak yang tidak berkaitan. Ini tadi ada ni, topik ni di-share saya rasa dengan pihak cyber security tadi. Peraturan kawalan kriptografi, memastikan kawalan kriptografi digunakan mematuhi semua perjanjian undang-undang dan peraturan. Okey, last sekali, kajian keselamatan maklumat oleh pihak badan ketiga. Perlu memastikan kaedah pengurusan keselamatan maklumat mencapai objektif dikaji secara bebas oleh pihak ketiga. Ini maksudnya keselamatan audit lah. Audit perlu dilaksanakan oleh pihak ketiga ataupun badan bebas. Kita tak boleh nak audit diri kita sendiri. Tak, nanti kita jadi bias lah. Ini dalam berkaitan perkara tersebut lah. Okey, seterusnya kita dah apa sini? Pematuhan pada dasar. Okey, pengguna perlu menentangi surat akun pematuhan DKI ICT KKM di aplikasi iPato. Perlu pastikan semua telah melaksanakan telah menentangi surat akun pematuhan DKI ICT KKM dalam aplikasi iPato. Kita boleh print kita punya result kita bila kita berjaya menjawab kuis. Kalau kita tak berjaya, selagi tu kita tak dapat tanda tangan, tak dapat sijil ni lah yang mengatakan kita telah melaksanakan surat akuan pematuhan dasar keselamatan ICT KKM. Okey. Ini kita punya HTTP, ni kita punya address yang baru lah, ipato.c2.mkoh.gov.my. Okey, seterusnya apa ni? Sistem maklumat kajian keselamatan cyber, sistem maklumat dikaji sekurang-kurangnya sekali setahun untuk keperluan. Okey, kesimpulan. Ni biasalah diharap dengan pematuhan tadi kita dapat menjamin kelangsungan integriti standard Okey. Saya tengok sikit soalan. Kalau saya boleh jawab, saya jawab ya. Okey.
Okey, garis panduan pengenalan. Krista, thank you. Thank you. Puan Wan ke Encik Wan? Tak tahu Thank you. Krista. Ya. Garis panduan pengenalan aplikasi. Ini bagi perkara 10 tadi tu. Ni Krista lagi ni lah. Dalam polisi kita yang baru, kita buat rujukan lah supaya perkara 10 tu apa-apa kalau nak detail out dia kena ambil dia dalam Krista. SPA, okey, SPA dia sebenarnya dia sebelum masa lepas pembangunan perlu buat SPA. SPA ni dibuat sekiranya berlaku perubahan yang besar lah kepada sistem. Bukan tiap-tiap tahun buat lah, tak ada perubahan pun buat. Kalau ada perubahan lah, contoh kalau PHP pakai tu ada upgrade tak jauh tak apa. Ataupun ada CR yang besar, yang major, kena buat lah. Tapi skop lah, kalau macam contoh CR tu, kita ada buat perubahan besar kepada CR, kita bagi skop SPA kita, skop kita kepada aplikasi. Jangan buat semua sebab yang lain tu kita dah buat kan, macam network kita dah buat, database punya assessment kita dah buat. Kita kecilkan skop lah. Kalau kita buat perubahan kepada sistem, kita buat assessment SPA kita, skop kita ke atas aplikasi sebab kita ada buat perubahan yang besar ke atas kita punya application. Contoh kalau ada perubahan dalam host, contohnya ada naik taraf host ataupun host lah contoh Windows 10, 11, kita buat skop kita, SPA kita buat ke atas skop yang kecil lah, skop ke atas host sebagai contoh lah macam tu. Tak perlulah kita buat semua sebab rugilah benda lain tak ada perubahan. Perubahan tu hanya tertentu contoh pada sistem. So kita kecilkan skop supaya kita ada penjimatan kat situ lah. Okey. Adakah hanya pembekalan mata asli saja yang perlu tanggung aku di KST aku atau seperti dekat KST ini? Setahu saya semua yang memberi kekhidmatan kepada kita perlu menandatangani Akuan Akta Rasmi 1972 sebab dia melibatkan pihak ketiga dia tak ada cerita pula kat sini yang melaksanakan kerja-kerja ICT. Kalau kita tengok dekat sini dia tak ada mention berkaitan kerja-kerja ICT. Semua kerja kena ada. Okey. Dalam kepentingan sektor awam. Kriptografi. Saya ni. Macam mengenai kepentingan sektor awam. Okey. Penting kriptografi ni penting. Macam penggunaan SSL. Penting. Apa lagi data masking, especially melibatkan maklumat rahsia lah. Sangat penting. Okey, seterusnya semua penjawat awam kena isi ipatu tu ke? KKM semua penjawat awam saya tahu saya lah penjawat awam dia ikut kementerian. Macam mana dia orang handle untuk isi dasar mereka, tapi di KKM kita pakai sistem ipatu lah. Kita bangunkan sistem ipatu ni untuk memudahkan kita penjawat awam, memudahkan kaki tangan KKM ni melaksanakan memudahkan kita memantau memudahkan kita memantau pematuhan ke atas dasar keselamatan ICT. Setahu saya di kementerian lain juga ada, tapi dalam bentuk hard copy. Ada juga pematuhan tu tapi dalam bentuk hard copy. Kita dah buat sistem. KKM kita dah ada sistem kita lah. Okay. Dalam dasar rasanya ada mention tak boleh guna server luar, tapi pelik punya mesti guna server Google. Yang ini ada mention tak boleh guna server Microsoft tak boleh guna server luar boleh pula mesti guna server Google. Ni kena tanya mampu lah
saya tak boleh menjawab on behalf of mampu lah. Kita boleh jawab on behalf of kita punya boundary je lah. Okey, saya rasa saya dah menjawab semua soalan. Tak ada lagi soalan ya. Time saya pun dah nak habis. Okey, tak ada lagi dah. Alright. Okey, itu saja saya rasa. Saya punya sesi pada petang ni. Kalau ni saya minta semua ni lah ya. Buat merujuk sendiri lah dalam, kalau nak detail lah tadi yang saya buat tadi secara general. Kalau nak detail, download dasar keselamatan ICT kita. Tak payah print lah sebab polisi keselamatan cyber kita yang baru akan dikeluarkan dalam masa terdekat. Yang boleh baca secara soft copy lah. Tujuan penjimatan sebab dia tebal ya. Okey, saya rasa sampai kat sini sajalah saya punya sesi. Urus dia. Baik Puan. Kalau tak ada Okey. soalan lagi, pihak bahagian pembangunan kompetensi mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Puan Siti ini atas perkongsian tadi. Saya harap para peserta dapatlah sedikit sebanyak maklumat dan ilmu daripada apa yang Puan sampaikan tadi. So kepada para peserta, mohon tunggu sebentar, kita akan ada sesi post test dan borang penilaian. Sekejap ya, saya bagi link. Kepada para peserta boleh scan QR code di post test dan juga QR code di borang penilaian untuk selesaikan. Sijil akan dikeluarkan kepada peserta yang lengkap dan mengisi borang penilaian dan selesai menjawab post test. Tuan-puan boleh mengambil masa dalam 10 minit untuk menjawab post test dan 10 minit dalam untuk menjawab penilaian. Syah letak link dalam ni, Syah. Letak link post statement tu dekat dalam chat ataupun tu. Syah kat ni. Ya ke? Sebab kan ada letak QR code. Padahal dia minta link, kalau kat keluar nanti akan punya share screen dia keluar balik. Dalam grup saya ada bagi. Share je terus.